الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله ونعم الوكيل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita kepada Allah. Dengan izin dan rahmat Dia, Allah dah usung kita ke sini. Bila Allah boleh usung kita di masjid Dia, surau Dia, tempat-tempat ilmu Dia, dengan arti kata dan satu hadis Muawiyah bin Yazid kata, yufaqihu fid-din. Allah nak faqih kita. Allah nak cerdik kita. Man yuridillahu bi khairan. Mana-mana orang yang Allah nak bagi kat dia kebaikan, Allah redha dia, Allah suka dia, Allah sayang dia, Allah usung kita pada tempat-tempat macam ni. Kalau mata sini pun pintu hati kita tak mau nak terbuka, duk tegak macam tu je, maka Allah SWT kata, aku dah bagi peluang hang sendiri yang tegak. Pada jadi insyaAllah hari ini kita ambil satu kuliah kita pulangkan kita yang berada kat depan ini. Kita anggap kita masuk kita masuk macam persidangan fuqaha ulama sahsah. Allahu akbar. Saya anggap sudah buku ni ada 5 hadis pulang balik apa tak pulang berdosa. Kemudian buku ni dia elok duduk dalam plastik cantik, buka dia buka surat 248. Ramai di kalangan yang berada kat sini pun daripada jemaah apa nama Kelab Negur. Kita pressure pas buku ni, pas kita kena pas kan. Selimat bagi tak ni marah pula. Selimat ambil satu kedua kat situ. Yang tadi nak tengok buku ni. Buku ni salah seorang yang dikarang oleh ulama. Kita kadang-kadang kita kena baca kitab-kitab ni atau buku-buku ni yang dikarang oleh ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang kita kata ulama mu'tabar. Memang dia cakap dia, karangan dia, kitab dia, kita yakin dengan ilmu dia. Bila kita yakin dengan ilmu dia, kalam dia, fatwa dia, kita boleh ambil. Artinya ulama yang jadi berlepok semua ni, kita ragu-ragu dengan pendapat dia. Nampak tak tahu-tahunya fiqah dia apa sekali tu. Imam Hani salah seorang imam yang kalau kita ambil kitab dia, susun daripada sini sampai ke sana pun tak habis. Maka ulama tak berani nak jual kitab dia. Buat macam mana? Katalah masalah solat, hari ni kita nak mengaji tentang solat dia ada 3 jilid. Bab jihad ada 5 jilid, bab puasa ada 2 jilid, bab at-taharah 2 jilid. Kita himpun dia mampu. Bab wuduk berbelah jilid. Kepada mau punya banyak sangat-sangat. Jadi kita ni berjilid-jilid lah ya. Jadi hari ni insyaAllah kita nak ambil satu bab ni. Kita tengok pelan-pelan dengan masa kita, dengan sikit, dengan 45 minit. Nampak tak? 45 minit. Ini mama ni mana cukup 45 minit. Kedai mama buka 24 jam. Hari ni kita ambil satu ya Allah, muka surat 248. Boleh buka? Boleh buka? Boleh buka ni. Plastik tu mahal ke tak? Buka plastik. Kalau tak buka plastik je nak buka. Muka surat 248. Ada tak mikrofon yang boleh bagi kat daripada kau baca? Boleh tak? Ada tak ada? Satu mikrofon kita serahkan. Ada huruf kecil ni kita boleh membaca ya. Cari semata pergi kat dia satu. Bab yang kita nak mengaji ni, kadang-kadang bab mengaji ni, ilmu ni penting sangat-sangat. Pada salah satunya yang paling Allah suka kepada makhluk dia ilmu. 30 juzuk Quran, Allah yang kata 30 juzuk Quran, Allah dah hampak mai kat kita, dah cakap mai kat kita, dah sembang mai kat kita. Tuhan kata apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat.
tinggi tak 30 juzuk. Allah kata yang aku nak angkat manusia. Tuhan kata yang aku nak angkat manusia itu manusia yang beriman dengan aku, yang cari ilmu aku. Darajat kedudukan dia. Sahabat Nabi turun saja ayat ni, sahabat Nabi tanyakan Nabi, ya Rasulullah, orang yang diangkat oleh Allah Ta'ala, orang yang beriman, orang cari ilmu Allah, Allah nak bagi kat dia derajat. Yang kata derajat tu tahap mana, tahap mana kedudukan derajat. Nabi kata kita ni semua orang yang beriman, yang suka mengaji, cari ilmu Allah Ta'ala ni, derajat kita nak duduk sama-sama dengan apa nama, sama-sama dengan orang soleh, sama-sama dengan Nabi-Nabi, sama-sama dengan Rasul-Rasul, sama-sama dengan para syuhada. Besar mana dia kembali. Kita ambil satu tajuk. Kalau sebab nak cakap dalam kitab ni, tajuk yang kita nak bincang hari ini ialah satu tajuk berkenaan dengan salat. Bab sembahyang salat. Masa Nabi masa hidup dia, Nabi cukup berat tentang salat cukup berat. Sampai dekat Nabi nak mati pun Nabi tak kata mati. Nabi kata salat. Esoknya lepas mati pun nak jamin amalan kita elok. Salat. Nampak tak? Esok ni kita nak berhimpun di pada mahsyar pun salat. Lepas tu satu benda yang kita perlu ngaji lah, bab sembahyang. Kalau tidak kita diikut orang lah. Sampai Nabi bila kumpul dengan sahabat dia, berkumpul dengan sahabat dia, waktu nak berpisah dengan sahabat, Nabi pesan satu benda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah semua macam apa dia tengok aku semayang. Nabi berimpun sahabat dia elok nak bersurat, benda tu lah Nabi dia sebut. Masa tu kita duduk semayang, kita duduk mengaji yang ini, kita nak semayang macam mana yang agama bukmai. Siapa bukmai kat kita? Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku hantar Nabi, aku hantar Muhammad, aku hantar agama bagi kat dia. Dengan arti kata dia main di dunia ni, dia usung agama. Yang agama yang kau nak buat ni, yang agama Islam ni, ikut agama yang kau hantar mai, kata Allah. Raditu billahi rabba wa raditu lakumul Islam dinan. Aku Tuhan, aku akan redha dengan apa? Aku redha, wa raditu, aku redha dengan apa? Kalau agama yang apa ibadat apa buat ni kena mengena dengan kekasih aku Muhammad. Kalau apa buat satu benda agama ni yang aku pun sendiri tak tahu, apabila kutip kok mana pun tak tahu, dah jadi pengutip. Ada faham? Contoh satu lah sebelum kita buka mukadimah ni. Contoh satu. Masa kita buat sekali-sekala ni tak apa, kita ceramah untuk kita balik kan. Contoh satu, kita tengok macam majlis fatwa Jaki lah ni, mereka ni macam baru tumbuh gigi lah. Kalau dulu kita tengok mereka ni gigi tak ada tak boleh nak cakap hukum semua, tak boleh. Dan ikutlah 2-3 buntung gigi dia tumbuh kot yang kita dengar hukum akam. Dah berzaman dah masyarakat kita dah sebati dah dengan amalan bulan Rejab ni. Dia tak pernah tegur. Lah ni berpihak majlis fatwa Jaki tegur, tak ada satu pun amalan fadail berkenaan dengan Rejab ni, tak ada. Bila orang macam tu sebut, mereka ni ada apa nama Atalat Imarati semua, senang. Daripada orang yang ada kuasa, daripada radio, daripada televisyen, daripada apa nama alat-alat sebarang, semua daripada mamak dia cakap tak ada kesan. Tak ada kesan apa? Orang yang jenis mufti, majlis fatwa, dia cakap ada kesan. Pasal masyarakat kita ni duduk main dengan apa nama bila main 1 Rejab puasa, 5 Rejab dapat pahala macam ni, 10 Rejab dapat pahala macam ni, 15 Rejab dapat pahala macam ni. Maka kita pun nak tegur pun kita takut. Pasal apa? Harus amalan macam ni, dia terak, dia laju. Silat-silat kita yang tegur, kita tetap pelanting. Tapi kalau kita tanya balik kat mereka, takkanlah sealim-alim ulama hadis punya berlambak, mereka tak boleh menterang dekat kita satu fadail, tiba-tiba orang kita jumpa. Kira pokok kita jenis dahsyat. Ulama dulu tak boleh jumpa khazanah ilmu, mata orang kita boleh jumpa. Sealim-alim kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Syafi'i,
Abu Hanifah, semua Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, Al-Qur'an. Ni ulama hadis ni. Kita nak tengok daripada kitab mereka, nak tengok daripada hadis mereka, tak jumpa. Kita tak jumpa. Tak tahu mereka kata lagi kita ni SMS ni lebih laju daripada Nas. Macam ni lah, macam ni lah, macam ni. Hatta naik atas mimbar khutbah, duk sembang satu benda yang tak ada kaitan dengan agama. Nabi bagi warning banyak dalam bab macam ni. Orang nak cakap agama ni, Nabi kata dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi kata apa? Man kadzdzaba alayya, man kadzdzaba, mana-mana orang yang tipu dekat aku. Kadzdzaba alayya, tipu dengan nas daripada aku. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, yang dia tipu tu dia sedar. Lainlah orang tu tak tahu, lain cerita. Dia tipu, dia tahu nas tak ada, lemah, tak tahu mana alam perawi, tak tahu. Muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Satu masa nanti, benda yang dicakap tu Allah sediakan satu kerusi daripada api neraka. So duduk atas tu, hang cakap benda tu balik, kata Allah. Allahu Akbar. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Mai pula hadis Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadha, man ahdatha, mana-mana orang duk cakap dia semak fi amrina, tak ada urusan agama aku, ma laysa minhu, yang dia cakap tu tak ada kena-mena daripada aku, fahuwa rad, semua amalan dia gugur. Dia jangan mimpi nak dapat syafaat aku. Kata apa nama Ammar bin Yasir, faqad asa Aba Qasim. Orang macam ni melakukan maksiat dekat Nabi, jangan tahu ni nak dapat syafaat Nabi. Ada faham kan apa ni cakap ni? Ya Allah, ya Tuhan, minta lari panipah ya Allah. Berkutuk kat aku pun tak pandai, tak ada ampun, ada sampah. Oleh sebab tu ya Allah, agama ni yang kita kena suka. Lepas tu bila kita main kuliah-kuliah ni, kita angkat tangan. Sikitnya banyak kan penduduk dalam sini dengar azan macam tu. Tapi masa nanti surau korang jangan nanti sah. Dia nanti main bila? Bulan puasa. Bila syaitan kena ikat, dia patut lepas. Ni semua geng-geng ni semua bila nak main, nanti bulan puasa dia terlepas main. Sampai kita nak kena fikir kemah tu, kemah dekat mereka pula. Dengan 10 hari yang pertama mereka nak buat kejutan. Ada faham? Bukan kita dengan siapa pun. Pasal tu kita ni bila mana Allah boleh bagi satu hati meresati yang Allah dah bagi kat kita ni, kira hati kita ni maulah dekat agama. Nak lolak macam mana pun, tok kira main lah. Sementara kita nak main, kita pelekat rokok dulu, yang tu, yang ni, tak nampak. Tak apa dah. Nampak macam mana baru nak didik kan. Kita rumah, dah, kita rumah. Kira kategori ni alhamdulillah lah. Ada orang depan surau tak boleh hidup nantinya. Ada orang jauh tak dengar azan, tak sampai rumah dia boleh sampai. Ada orang surau dekat rumah dia tak boleh sampai. Surau kita nanti, satu masa nanti nanti keluar daripada rumah tak balik dah. Kita alang-alang boleh sampai tang sini ni, angkat tangan. Kita mengadu tentang nasib, terutamanya anak-anak kita yang tak boleh main. Kita angkat tangan, kita kata ya Allah, bini aku ya Allah tak mau langsung dekat kuliah. Kalau pasal malam pukul 5 dia keluar nak pergi makan. Bini aku, nasib bini aku dapat macam tu ya Allah. Aku dapat macam mana? Dah tegur macam-macam kali. Tegur ni macam-macam tegur. Bila nak keluar saja ya Allah, rumah pakai tudung penuh dengan pokok bunga atas kepala dia. Aku nak buat macam mana? Dia bini aku, dia bini aku. Bila kita buat tempat macam ni semua, kita angkat tangan, kita mengadu nasib kita, umur dan lahir dan macam ni. Kita tengok perhati kiri kanan, kita tengok isteri kita tak cantik. Tengok pula anak-anak kita jaga anak kita, ya Allah, cari duit siapa malam pagi petang. Sampai kadang-kadang supaya mengaji pun jadi kolementong pasal nak jaga rumah tangga anak pinak ni. Tengok anak-anak tak cantik. Anak pinak bukan jenis anak yang jenis pegang Quran. Anak yang bukan jenis semayang. Kita nak gerak ke semayang subuh, kena kiamat rumah kita tu baru boleh semayang. Anak-anak macam ni, keluarga macam ni, kalau kita angkat tangan, kita kata kalau malam ni lah aku mati, ada tak anak aku yang akan memandikan aku? Ada tak anak aku yang nak kapan aku? Ada tak anak aku yang akan semayang dekat aku? Ada tak anak aku yang akan mendoakan aku? Benda tu kita kena risau. Bila main di kuliah ni, kita angkat tangan, kita kena nampak muka anak kita, ya Allah.
Anak aku Razali, ya Allah. Dia kahwin dah, ya Allah. Kita angkat tangan. Aku tengok dia semak perut lah, ya Allah. Menantu aku punya Allah bukan hantu, ya Allah. Ya Allah, kita ceritakan Tuhan. Kita cerita tentang nasib kita bila kita ni orang yang boleh nampak agama, anak pinak tak boleh nampak agama. Kita minta dekat Allah Ta'ala. Allah minta satu jalan yang kegelapan dekat dia tu, Allah cerahkan dia dengan doa yang kita bacakan dia. Tu rahmat besar lah boleh minta sama ada. Jadilah di antara maghrib dengan isya ada jekit mama. Jadi dengan sikit benda ni kekuatan Allah nak bersihkan hati kita. Bulan-bulan baik nak masuk Rejab dah masuk Syawal Ramadan. Ulama sebelum masuk Ramadan dah bersedia dah. Sampai hamba dekat anak murid dia, tutup guru, orang ulama ni semua, kalau masuk Rejab dia tak mau nak mengajar, tak mau apa, dia dengan Allah. Ni bulan Allah. Angkat tangan mengadu ke Allah. Apa dia? Allahumma barik lana. Ya Allah, ya Tuhan, barik. Singgahlah keberkatan Hang dekat kami. Tolonglah bagi bulan Hang ni, yang kata bulan Rejab ni, bulan milik Allah ni, tolonglah bulan ni Hang bagi keberkatan dekat kami. Ulama minta. Dah bersedia semua dah. Tak mau nak pergi sekadar pasar malam, apa-apa semua tak mau dah. Kalau nak shopping pun katalah sebulan 4-5 kali shopping. Dan bulan ni ala kadar pergi shopping sudah. Dengan GST pun 1 kali sudah. Oh ya Allah. Dia angkat tangan, Allahumma barik, ya Allah, bagilah keberkatan dekat aku, ya Allah. Alang-alang bagi kat aku bila aku dah masuk dalam keluar, kita masuk keluar rumah, minta-mintalah isteri kita malu kat kita, ataupun bini laki kita malu kat kita, ataupun anak malu kat kita. Kita bapa ada sembahyang, tutup pintu, tutup. Dia tengah dia tengok gambar apa rumah, dia tengah dia tengok televisyen apa rumah, dia tengah dia tengok lagu ke apa, kita lalu daripada kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau kita reti doa ni seronok. Pasal tu Allah nak bagi kita dalam dunia sekali. Dengan sekali ni hati kita boleh bawa berkenan dekat Allah, suka dekat Allah, ya Allah Tuhan, kita akan dapat agama. Bulan Rejab dengan bulan Ramadan ni, ulama target penuh dengan keberkatan. Aku boleh bertemu, sambungkan aku, hidupkan aku sampai aku nak berjumpa dengan Ramadan. Ini target orang soleh. Doa orang soleh. Doa kita yang orang kita yang berlupa ni, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Syawal. Allah nasib kita lah, ya Allah. Masa tu kita pikat di dunia ni, apalah sangat rumah kita percaya dah. Hari ni gempa bumi, kalau dengar saya bawa nak panggil malaikat terimbuk hamba otak. Orang yang bila mana, ya Allah, bila dekat dengan Tuhan, mainlah gempa bumi, mainlah apa sekali, rumah dia untung macam mana pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidup dia semak, dia tak sedih Allah. Dia kata, ya Allah, segala musibah, inna lillah alladhina idha asabat musibah. Mana-mana orang yang kena dekat dia musibah, orang mukmin akan sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang berlaku ni, aku kembali balik kepada Allah. Nampak satu musibah, satu gambar dia ajar, tengah-tengah dari saokok, kata tengah dari saokok, pada pun rokok jatuh. Rokok tu sekadar angkor ajak jatuh. Tengah dari saokok tu jatuh. Jatuh tu tanda musibah. Agama kata, Quran cakap senang, alladzina idza asabat musibah. Mana-mana orang yang kena dekat dia musibah. Kita dah minum ayat teh jatuh, dah minum apa kopi apa reti apa jatuh. Kesemua tanda tu tanda pada musibah nak mai. Allah kata musibah nak mai, ataupun anak hang yang duduk di asrama ke jatuh, mak hang duduk di kampung ke, semua petanda tu nak mai kat hang. Takut-takut hang tak boleh terima benda tu, hang cepat-cepat. Allah kata, hang mengaku, hang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala musibah kecelakaan yang Allah nampakkan dekat aku ni, kembali balik kat Tuhan. Bila kita kata macam tu, Allah jawab dengan 3 balik. Allah kata apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Aku bawa mai dekat hang malaikat.
Mir rabbihim, Tuhan tu yang kata malaikat duduk di sisi aku, daripada aras aku suruh malaikat tinggal. Allah. Ulaika alim salawat min rabbihim. Malaikat amin. Malaikat tu, ya Allah, dia kena musibah, dia kata macam ni, ya Allah, dia kena musibah, dia kata macam ni. Malaikat yang mengaminkan kita, malaikat malaikat kita. Yang kedua, Allah kata musibah tu warahmah, bertukar kepada rahmat Allah. Dia nampak musibah, tapi dia nampak di sebalik musibah tu nampak kerahmatan Allah. Yang last sekali Allah kata ulaika humul muhtadun. Inilah satu golongan dapat hidayah dekat aku. Pasal tu kita duduk kuliah mengaji ni, bila kena apa kat diri kita, tak rasa takkan melupa. Tapi kalau kita kena satu benda, habislah rumah aku. Ni semua hak jenis taipusum ni, semua ni pasal dia korang bergantung dengan Tuhan. Ikatan dengan Tuhan dia korang. Tuhan kata esok ni kalau mati, Tuhan nak tinggal juga. Ya, hang lupa pasal apa? Nampak tak? Esok ni satu masa aku cabut nyawa hang, roh hang lagi duduk tengok. Pasal tu roh kalau kabut ialah Dharma. Roh yang kalau kabut ni roh yang tak boleh terima ni, Allah cabut nyawa dia. Kalau kabut dia tengok kereta aku, rumah aku, malaikat tu terhimbuk aku atas. Nampak tak? Pada masa tu nak buat apa? Allahu Akbar. Ada faham ke cakap? Ya Allah. Tengok nak masuk kalimah tak senang. Kita masuk bab ni. Buka surat 248. Mamak ni kalau sembang 248 cukuplah mukadimah tu. Pasal nasihat agama ni dengar dah. Dengar banyak-banyak sangat pun tak mau ubah pun leceh. Saat ni main ceramah ni, saat ni main ceramah tu, di sini tiap hari kan dia kuliah. Kira dahsyat hampa. Nabi pun tak buat sahabat dia tiap hari. Kira hampa ni cukupnya dahsyat tiap hari. Satunya iman hampa lebih kan. Tapi lagi banyak dia nampak dia melupuk macam tu lah. Kita kata, ya Allah, dah dengar ceramah ni sonok, balik-balik lolak balik. Inilah nasib kita nampak tak. Tapi biarlah kita mati bertemu dengan Al-Quran. La ilaha illallah. Itulah. Nabi mana lagi, betul tak? Nabi mana lagi yang main di sini semua 2/3 semua ni dekat dah. Nampak tak? Dia tolak macam tu angin ke, dia tu jatuh tangga ke, semua tanda duduk main. Balik-balik daripada apa nama, turun jatuh, dengan jatuh masuk ICU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, apa tak ada. Jangan duk kata apa pun tak ada, lambat nak mati. Satu benda yang Allah uji kita, duk keluar duk makan. Ini dah makan tak apa? Kata duk makan, kata duk makan terlekat. Dengan terlekat tu letih. Oh, jangan nampak dah. Allah makan dia. Aduh dunia sahaja. Baik, sambung. Benda ibadat yang sangat-sangat Nabi fokus dalam hidup. Kalau ibadat ni cantik, semua ibadat jadi cantik. Ialah solat. Bila kita buku ni pula diajar hadis tentang fiqh, tentang sirah. Macam mana boleh main semayang, macam mana sahabat Nabi semayang, macam mana boleh berlaku syariat. Pasal asal usul dia kata syariat ni, semua bila depan Nabi kata semayang, dia semayang. Tengah-tengah dia berdiri semayang, dia kata, aku lupa ambil wuduk. Ambil ayat, juruh semua lencut. Nabi tengok lencut. Allahuakbar. Awak jadi macam tu. Dia tengok Nabi duduk semayang, Nabi rokok, dia nak ambil wuduk, dia lambat. Apa dia buat? Dia nak ambil wuduk tu, dia lambat. Dia buat apa? Dia pergi dekat tempat yang ada ayat, dia celup diri, dia peluk lencut basah. Allahuakbar. Dia main pula, Nabi tengah rokok, dia rokok ding dia rokok main. Tengok dulu, tengah-tengah dia bersemayang. Akhirnya Anas kembali kata, aku lapar dah. Mana? Tengah dia semayang, dia sembang. Tak kopi kan rumping ni, cuma apa je. Tengah dia semayang tu, hang sembang, aku sembang ni. Masa tu Rasulullah ada 6 bulan Nabi sampai di Madinah Tunung Munawarah. Nabi sabar dengan semua fi'il, apa nama, panggil sahabat-sahabat dia. Pasal tu kita kadang-kadang orang yang main kuliah, mula-mula dia main kuliah, dia dengar kata malam ni mamak mana akan main, dia main. Dia pula dia cara dia main ni semua, rambut terkeluar, itu terkeluar. Kita pun jangan laser mulut ni, dia buka rambut masuk, rambut ni semua dia terkeluar, ni masuk neraka dah. Dia baru main. Kita nampak muka baru main satu macam, tak tentu halal kita ibadat. Mulut kita tutup dulu.
Nampak tak? Mula tutup kita mendamping dia dulu. Ada banyak benda dia tak elok, tapi pasal dia mula main kita pun pula rasanya dia. Cari tempat kita kata, ya Allah Tuhan, bagilah aku tegur dia. Tengok-tengok nak tegur tak boleh, nak tegur tak boleh, Nabi kita diam. Bukan dakwah kita semua dengan tegur. Nabi kita firman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mana-mana orang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia kata benda yang baik atau dia. Kadang-kadang kau takut nak tegur kawan tu, takut tegur dari kiamat. Tuhan kata jangan tegur. Bukan kita subahat, tapi agama ajar kita. Bukan semua dia benda cakap, takut benda cakap, kita terima risiko, dia pun terima risiko. Tegur-tegur dia, pepek aku lah, aku. Dia jadi kufur kerana kita. Kita pula lawan, dua-dua berdosa. Nak cari pahala, jadi dia akan musnah. Tengok agama tu macam mana pada Allah SWT. Masuk bab, nak masuk bab ni punya susah. Allah Akbar. Buku ada 5 kan bagi. Bab balik jago. Muka surat 248. Kita tengok bab berkenaan dengan nama buku ni. Buku hadis, nama fiqh dan sirah. Bila kita sebut saja hadis, fiqh, sirah ni, ulama letakkan sahabat-sahabat dia tertentu. Sahabat yang tukang cerita berkenaan dengan syariat. Syariat agama, tasyri' agama tu beringkat-beringkat. Yang sahabat tukang cerita agama tasyri' ni tak lain dan tak bukan nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila mana kitab pun sekalipun dalam masalah ibadat, orang berjumpa dengan Abu Hurairah. Lepas tu disusuli oleh Abdullah bin Abbas. Lepas tu Abdullah bin Abbas pupu Nabi. Nabi doa dekat dia, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, minta lah kawan yang cerdik dalam masalah fiqh, cerdik masalah ayat Quran yang boleh ta'wil. Dan ketiga adalah khadam Nabi Anas bin Malik. Ketiga khadam Nabi Anas bin Malik. Yang keempat bawa Aisyah radhiyallahu anha. Tak ada satu pun isteri Nabi yang akan cerita berkenaan tersebut melainkan Aisyah. Lepas tu disusuli oleh Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Ayyub. Itu susunan ulama buat. Mari kita buka yang pertama. Speaker tak ada kan? Alamak, tak payah baca, beliau cepat dah. Allah, ada selendang cukup. Oh kan, selendang hijau tak? Hijau kan biru? Tanya hotel kan? Allah, membaca dia kata doa iftitah kan? Ini ajak doa iftitah. Hadis ni main daripada siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kan? Ustaz apa nama tak nampak ni, kalau salah tegur Ustaz saya. Yang pegang buku ni tolong tegur kalau Ustaz tertinggal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi, dia sembahyang dengan Nabi. Dia kata Allahu Akbar, Nabi angkat tangan. Bila Nabi takbir saja angkat tangan, Nabi diam. Bila Nabi diam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lepas Nabi diam, Nabi baca Fatihah. Lepas selesai sembahyang, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi direct jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku sumpah dengan mak aku sumpah dengan nama mak aku dan bapa aku. Bahasa aku sumpah dengan nama mak dengan bapa aku nak tahu sangat-sangat. Yang angkat takbir, lepas angkat takbir hang diam. Lepas tu baru baca surah Fatihah. Apa yang baca Rasulullah? Apa yang baca Rasulullah? Aku nak tahu sangat-sangat benda tu, aku nak tahu sangat-sangat. Dia minta kat Nabi. Kali ikut hadis yang lain, fasakat Rasulullah. Nabi diam. Tanya lagi, Nabi diam. Last kali barulah Nabi beritahu, wahai Abu Hurairah, bila aku angkat takbir saja, terutamanya sembahyang fardu aku paling suka sekali bacaan ni. Kerana diajar oleh Jibril. Jibril kata, Allah suka membaca macam ni. Dan aku pun suka pada sembahyang fardu aku baca dengan takbir Allahu Akbar. Doa iftitah aku buka dengan Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'ath bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khatayaya kama yunqqa sabal abyad minad danas. Allahumma ighfir khatayaya kama Allahumma ighfir khatayaya bima'is salji wal barad. Tertakat tu cukup dah. Maka kebanyakannya semua mazhab bila dia buka doa iftitah, inilah bacaan dia. Okey, ini bacaan kita kemudian kita akan datang pada doa yang paling disuka Nabi paling suka sekali doa iftitah. Nanti kata Allahumma ya Allah
jauhlah diri aku dengan dosa ni, kalau boleh tolong jauh. Bila aku sembahyang, di antara aku dengan dosa, jauhlah ya Allah, jauhlah ya Allah. Nabi minta diri dia dengan dosa ni jauh, seperti mana kau jauhkan timur dengan barat. Ya Allah Tuhan, tolong tonyo aku, tolong basuh aku, ya Allah basuh aku. Ibarat aku ni Allah ada macam pakai satu baju yang kotor berdaki, aku semayang dekat hang daki apa tak ada, tolonglah hamba mandikan aku, bersihkan aku dengan air yang bersih. Doa ni pun kita baca doa beliau mati. Nabi baca doa ni paling kerat sekali, baca doa ni kepada paling Nabi suka sekali. Satu main wajah, yang kedua kata ulama, kadang-kadang Nabi baca doa fitah yang aku dengar apa nama, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang tu pun Nabi baca juga. Lepas tu main pula sahabat Nabi. Buku ni buku ni sebenarnya asal dia cerita semua, tapi terjemahan tak mampu 2-3 benda dia buat main. Yang lain tak. Asal buku sampai nak mampu, dia buat main contoh sikit-sikit je. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila masuk Islam, dia duduk sebelah Nabi. Dia duduk sebelah Nabi. Sayyidina Umar sampai ke mati dia paling suka sekali baca. Dia kata bila aku duduk sebelah Nabi, pertama, kedua, ketiga, aku duduk kerap sangat aku duduk sebelah Nabi. Masa aku masuk Islam, aku dengar doa kita Rasul, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan Sayyidina Umar bila dia kata aku dengar dia duduk. Nabi lalu, Nabi senyum, Nabi tak kata apa, takrir keputusan pada Nabi. Aku redha doa kita yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Ada sahabat Nabi dia semaya Allahu Akbar, dengar daripada Nabi Anas bin Malik kata, aku dengar daripada Rasulullah SAW doa kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 10 kali. Itu pun doa iftitah juga. Banyak doa iftitah ni pada. Akhirnya isu doa iftitah yang Nabi buka ni, mainlah salah seorang sahabat Nabi. Pasal bila turun ayat Quran, Allah kata tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Turun ayat ni, orang yang paling tekak sekali, orang yang paling takut sekali, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf jumpa dengan semua sahabat, tolonglah aku. Adakah aku tak infak lagi? Aku tak sedekah lagi? Adakah harta yang aku ada ni masih lagi hak milik Tuhan yang aku tak bagi lagi? Sahabat kata, hang dahsyat. Setiap kali nak perang, harta hang yang bagi. Kadang-kadang kami nak bagi unta kat Nabi, Nabi kita dah cukup. Dan siapa bagi? Abdurrahman bin Auf. Selalu bila perang saja nak sedekah, hang bagi dulu. Hang jangan takut, ahli kita jangan takut. Maka Abdurrahman bin Auf pergi jumpa dengan Ali. Hang tolonglah Ali. Pasal sahabat Nabi yang mula-mula sekali sembahyang sejak daripada kecil lagi, Sayyidina Ali. Maka sahabat-sahabat Nabi yang lain nak tahu saya nak bila sembahyang, nanti dia pergi terlepas dekat siapa dia, dekat Ali. Dia pun nanti pergi dekat Ali, dia pergi hingguk daripada tanya kat dia, wahai Ali, lah ni juga kami nak tahu macam mana kata Nabi ni baca doa iftitah. Sayyidina Ali kata, aku selalu dengar bila mana Nabi nak mengajar. Ayat ni turun, ayat turun apa? Ayat tu tadanya fajunun, maksudnya orang ni takut nak tidur malam. Kalau tidur takut terlena, malaikat dia minta dia boleh bangun. Dia bangun tu untuk yada'una rabbahu, nak berdoa kat Tuhan ni. Doa apa? Khaufan, takut dalam kubur pada mahsyar. Yang kedua, pertama, sentiasa minta duduk di bawah rahmat Allah. Allah kata jenis manusia yang boleh bangun malam munajat dekat aku ni, mimma razaqnahum wa mimma yunfiqun. Aku bagi rezeki aku, dia bagi sikit kat aku balik. Aku bersih diri dan bersih harta dia. Orang macam ni bangun, boleh bangun dekat aku. Ayat ni lah yang menyebabkan Abdurrahman lari dekat siapa dia? Lari dekat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, aku daripada dulu lagi, bila mana Allahu Akbar, aku sembahyang, aku dengar doa malam. Doa malam hari Nabi kalau bermunajat dalam malam pada qiyamul lail, tak sama dengan doa iftitah fardu. Bila tengah malam saja Nabi akan baca wajah. Sayyidina Ali akan kata apa? Nabi baca apa? Wajjahtu wajhal ladzi fatara as-samawati wal ardh. Itu dah bukan banyak mengaji sebut jadi alim. Wajjahtu Sayyidina Ali. Yang kita duk baca doa iftitah wajjahtu ni hadis daripada Sayyidina Ali. Tak ada satu pun sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang cerita wajah tu doa cerita ni, melainkan Sayyidina Ali saja.
Ada faham tak? Masa dia cerita tentang diri dia, dia kata bila aku bangun malam, bila Nabi bangun malam, aku dengar yang ni saja. Dia tak ada wajah tu ni start doa sita, dia start dengan wajah tu. Tapi ulama di kawasan Nusantara ni, dia gabungkan dua. Allahu Akbar Kabir. Betul? Allahu Akbar Kabir itu satu hadis. Itu satu doa iftitah. Wajah ni satu, dua doa iftitah. Ulama dia ambil shortcut tak Allahu Akbar shortcut, yang ni pun shortcut. Ada faham? Apa bukan baca sampai habis? Apa baca sampai dia baca sikit je nampak tak? Mina muslimin nampak tak? Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana. Kita tak baca. Betul tak? Hadis wajah tu ni, tapi jangan salah ulama kita. Pasal ulama nak beritahu kata Allahu Akbar Kabir tu, itu doa iftitah semayang fardu. Wajah tu ni bila malam nak mengadu dengan Allah. Ada faham tak tu? Ya Allah. Ulama kita dia cantum dua. Dia cantum pasal tu kita pergi cari hadis kok mana pun. Nak mengaji, nak cari hadis Allahu Akbar Kabir apa mana ni? Awak tak jumpa wajah, memang takkan jumpa sampai ke kiamat. Maksud ulama kita cerdik. Dia tahu jenis-jenis yang akan datang, jenis balok-balok ni. Dia bagi kita senang. Atas fardu, bawah apa ni? Semayang qiyamul lail. Masa Nabi bangun qiyamul lail, Allahu Akbar, wajjahtu wajhil ladzi fatara samawati wal ardh. Itu doa iftitah Rasulullah bila bangun tengah malam. Sayyidina Ali kata, Nabi baca doa ni tengah malam. Inna fi dzalika salatul laili. Yang demikian itu bacaan di tengah malam. Oleh sebab itu bila dengar cara macam ni, Abdurrahman Sayyidina Ali kata, aku yang tahu masa aku kecil yang ni, kalau anak tahu lebih, hampir jumpa dengan Aisyah. Anak tahu lebih berkenaan dengan doa iftitah, hampir jumpa dengan Aisyah, hampir. Maka Abdurrahman bin Auf pun diterpa berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, tolong ceritakan aku doa iftitah Rasulullah. Tolong saya baca tak nama Ustaz? Tempat situ ni buka surat 251 nombor 1. Hadis tak boleh baca. Bahasa Arab tak boleh. Bahasa Arab serat Ustaz. Hang baca yang Melayu saja. Melayu dah. Okey. Nombor 1. Abdurrahman bin Auf ada tak? Maka baca dengar Ustaz kita baca. Hari ni Allah bagi kat kita kuliah kita forum. Moderator ahli panel. Kalau kita nak susun, nak kena panggil, nak telefon, ni tak payah nampak tak? Sekaligus Allah bagi. Okey, cuba. Dari Abdul Rahman bin Auf, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, dengan doa apa Nabi Muhammad SAW mengawali salatnya jika bangun pada malam hari. Aisyah menjawab, ya cukup. Nampak tak? Kita ingat sepanjang dia baca Ustaz shortcut ni. Daripada Abdul Rahman bin Auf, lepas dia jumpa Ali, dia pergi jumpa dengan siapa dia? Aisyah. Tolonglah cerita dekat aku, macam mana Nabi bangun malam dan apa doa iftitah Rasulullah bangun malam. Tolong dekat aku. Aisyah radhiyallahu anha kata, doa yang selalu mendengar daripada mulut Nabi bangun malam sampai dia mati. Dia baca doa ni pasal dia takut berlaku khilaf, pergaduhan di kalangan umat Islam. Nabi kata, Aisyah kata, kalau berlaku pergaduhan, sesuatu perang, benda tak elok di kalangan umat Islam, doa iftitah Rasulullah yang ni dia Nabi baca. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahada anta tahkumul baina ibadak fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. الله أكبر. Maksud dia, kalau kita pun kadang-kadang nak cantikkan soalan kita, ambil doa ni pun besar. Masa nak sembahyang malam, pegang baca, tak salah sunat kan? Boleh pegang baca. Kita baca kita tangi nak Nabi aku dia bangun malam macam ni, dia buat doa iftitah, aku pun nak buat. Habis depan mata kita, nampak tak? Akhirnya apa dia kata? Ya Allah, ya Tuhan, boleh tak hari ni bagi masa kau sepupuannya? Boleh tak? Apa kata orang berdosa apa?
Kau tahu dah Ustaz main kat sini pukul 5 saya keluar. Macam Sakratul Maut nak main tak? Oh, ya Allah punya jam dekat tadi dekat apa nama Proton jam nak keluar main kat situ ini. Masuk ke sini pula Allah dekat Sentosa tu. Ya Allah. Apa main senang dia nampak di depan rumah tu pun nak balik awal cakap. Allahumma Rabb Jibril, ya Allah ya Tuhan. Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, Fatirus samawati wal ardh. Allah yang jaga langit dan bumi dan seisi langit dan bumi. Tuhan yang tahu benda yang ghaib yang aku sendiri tak tahu. Tuhanlah yang menghukumkan manusia. Ya Allah, di antara manusia ni Allah yang hukumkan manusia. Ya Allah, tengah-tengah manusia dah bergaduh, di kalangan umat Islam dah bergaduh ni ya Allah Tuhan. Macam kita perlu baca doa ni. Najib dengan Mahathir bergaduh. Nampak tak? Umat Islam dah bergaduh, nampak dah bergaduh dah. Sepatutnya bulan ni diharamkan kita buat pilihan raya. Pilihan raya tak boleh buat dalam bulan ni. Terutamanya kita di Islam kena protes, minta ditunda, raikan. Pasal bulan Rejab, Tuhan kata jangan perang, jangan buat apa tu, kita tak mau. Tak ada keberkatan kita buat dalam bulan ni. Kalau lah ni ada bila terpaksa Allah Alam sana ulama hukum pada fi makan fi yakhtalifu, bila mana kedua-dua bergaduh ni, maka Nabi kata ihdini Tuhan, bila daripada bergaduh tunjuklah kat aku ya Allah, tunjuk dekat aku ya Allah, ya Allah, hidayah minal haq, tunjuk kebenaran, tunjuk dekat aku kebenaran ya Allah, biizni, dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, bawalah aku ya Allah ke jalan yang lurus ya Allah. Kau pilih ada mantasya, kau pilih pada mana-mana orang yang engkau bermakna nak bagi hidayah, bagilah kat aku hidayah ya Allah, bagilah kat aku hidayah. Setiap malam kata Aisyah, Nabi akan doa minta hidayah daripada Allah. Doa ni sesuai dengan kita semua, betul tak? Pasal rumah kita semua kelompok agama. Haru biru, betul tak? Kita balik, kita duduk di sini, kita dah fikir tentang anak kita, dah fikir tentang keluarga kita, tak cantik. Tak cantik apa kita buat, kita dengar ya Allah Tuhan, boleh-boleh kita angkat tangan Tuhan, bagilah kat anak bina aku agama ya Allah. Walaupun aku tak didik dia pun agama, aku tak mau aku mati ya Allah. Aku tengok anak-anak aku tak ada agama ya Allah. Aku mau apa lah yang memandikan aku usul ya Allah. Aku tak mau orang lain ya Allah. Panggillah imam mana pun tak sama dengan anak aku, memandikan aku bima isaldi wal barani. Anak aku tuang hijab, bila kena dekat jasad aku turun dosa-dosa, aku rasa seronok memandikan aku, anak aku sendiri. Allahu Akbar. Tengah malam kita mengadu, Nabi cerita dekat Allah Ta'ala tengah malam. Hasil daripada isu berkenaan dengan doa iftitah jadi ribut di kalangan sahabat Nabi. Dia begitu penting. Pasal tu setengah ulama-ulama hadis yang kuat, kalau tertinggal doa iftitah dan rakaat yang pertama, tawaklah pada rakaat yang kedua. Itu pendapat. Okey, jangan apa-apa besarkan keadaan. Tak baca pun sah, tak baca doa iftitah pun sah. Tapi nak cerita tentang sahabat Nabi puluh. Nabi kata wallahi wallahi wallahi, apa nak tahu nak, bila semayang ada 12 rombongan malaikat nanti main. Nabi kata bila kita semayang saja ada 12 malaikat yang nak mengadu ke Allah. Nabi kata isna ashar malaikat yadaruna wa yarfa'una. Bila kita angkat Allahu Akbar, malaikat tu lari nak main. Dia suka dengar doa iftitah kita. Tak satu di kalangan sahabat Nabi meneru, bila dengar macam tu masing-masing nak lari pula lari. Bila nak lari, Nabi kata mana-mana orang yang lari main semayang, malaikat tak mau main kat dia. Kita main semayang, kita main lari tegedi-gedi. Main kan ibu kita umur 80 boleh lari, bergoncang nak main semayang, nampak tak? Dia nak main semayang. Sahabat Nabi dengar kata doa iftitah ni penting, dia lari main. Nabi kata kalau lari main, kalau lari bergoncang, apa pahala pun Tuhan tak mau bagi. Akhirnya kadang-kadang dia main pelan-pelan. Ada setengah main pelan-pelan, ada kita main pelan-pelan tu asal penat kan. Nabi tidak membenarkan kita angkat Allahu Akbar. Macam saat ini berdua tu kat depan daripada hadis anak bin Malik. Allahu Akbar. Apa datang mana? Datang sini. KB Kelang. Apa tu? College Vocational Kelang. Oh, doktor. Okey, macam sini. Macam ni.
Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang datang dan masuk ke dalam barisan salat dengan nafas yang terengah-engah seraya membaca Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Anas bin Malik kata apa? Kami semayang dengan Nabi, tiba-tiba mai seorang lelaki dia termengah-mengah. Bila dia termengah-mengah, dia takut dia nak angkat takbir. Bila takut dia nak angkat takbir, apa dia buat? Suruh nak angkat takbir, dia baca Alhamdulillah hamdan katsir mubarakan fihi Allahu Akbar. Ya Allah. Faham boleh cakap ni? Semua kita kadang-kadang dia jadi ribut, tengah-tengah mamak. Dia tengah-tengah. Bila kita mana rasa penat, kita nak angkat takbir, kita baca. Agama dia ajar angkat kita. Takut tengah-tengah tu yang kita angkat, malaikat tak muat. Tiba-tiba ya Allah Tuhan, Nabi kata apa? Bila dia baca macam tu, ada 12 malaikat mai. Baca kat sini Datuk, sesungguhnya apa? Nabi kata laqad ra'aitu 12 malaikat dia. Sesungguhnya aku telah melihat 12 malaikat datang berbondong-bondong untuk merebutnya. Siapa di antara mereka yang akan membawanya naik ke atas langit. Malaikat datang ialah malaikat 12 mai. Malaikat 12 tu malaikat yang sentiasa mengadu dekat Allah sembahyang kita. Pasal tu di kalangan sahabat Nabi paling suka sekali dengan doa iftitah. Dia pemai. Bukan sekat tu, setiap malaikat ada geng-geng dia, semua pakai berebut dan mengadu ke Allah Ta'ala. Apa faham ke percaya ni? Tuhan daripada geng-geng tu macam kat rumah ni. Ya Allah, tengok hadis Nabi kata apa? Wallahi, bila malaikat Allahu Akbar, bila Allahu Akbar, dia baca doa iftitah. So aku Nabi kata aku heran, semua pintu arasy Allah terbuka, Allah layan tentang sembahyang. Baca dah tu Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita ketika kami sedang mengerjakan salat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang dari suatu kaum yang membaca Allah Maha Besar, Allahu Akbar kabir, yang kita baca tu, okey? Sangat besar, segala puji hanya bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah pada pagi dan sore hari. Rasulullah SAW bersabda, aku sangat terheran dengan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Aku heran, semua pintu arasy Allah terbuka. La ilaha illallah. Masa tu di kalangan sahabat Nabi, bila tahu berkenaan dengan kedudukan doa iftitah ni, dia bergula. Ustaz bukan nak bagi pening kepala apa. Baca ke tak baca tak apa, tapi kita ni Allah dosa berlambak hak, betul tak? Berserabut hidup kita. Tenginglah sikit-sikit tu kadang-kadang benda. Orang kata penghulu bagi ibadat adalah solat. Kalau yang ni tak elok, yang lain jadi ikut. Kita nak tengok Allah, nak tengok zakat kita, nak tengok sembahyang kita. Nak tengok sedekah jariah kita, nak tengok sembahyang kita. Nak tengok semua Allah tolong tahu kedua tak sembahyang. Mula-mula esok ni kita nanti satu soalan nak tanya, macam mana sembahyang? Sama ada. Oh, mampu dia sembahyang tapi lapan-lapan. Mereka tahu terimbuk mampu. Kita tengok satu hadis, bisa tak mau nak panjang-panjang dengan apa? Pasal nak promote lagi macam-macam buku, banyak ya Allah buku tu. Ya. Saya sekali lakukan senang. Ya. Oleh sebab tu Abdurrahman bin Auf dia nak tahu lagi, maka diriwayatkan oleh Hashim bin Hamid kan? Hashim bin Hamid, kita lupa masa tak ada. Hashim bin Hamid dia nak cerita tentang satu keadaan. Ustaz nak tanya satu kat apa? Bila hampa bangun sembahyang malam, okey, hampa ambil wuduk terus sembahyang, betul tak? Betul tak? Allah, ambil wuduk terus sembahyang. Kadang-kadang kita tenging sangat-sangat nak tahu macam mana Nabi bangun sembahyang malam. Allah, betul tak? Kita sembahyang lama ada, tapi kita tenging nak tengok macam mana Nabi sembahyang. Baca sehadis Ustaz. Dari Hashim bin Hamid, dia bercerita, Kuat sikit orang. aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, doa apa yang Rasulullah SAW perguna untuk membuka qiyamul lail. Beliau, Aisyah menjawab, engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang belum pernah ditanya kepadaku oleh seorang pun sebelummu. Jika bangun malam, beliau membaca takbir 10 kali,
tahmid 10 kali. Okey, cukup dekat tu. Maka Abang Hashim bin Hamid cerita ni asal-usul dia main daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf nak tahu Aisyah, tolonglah kita Aisyah kata kalau hangpa tak mai kat aku, kalau hang tak mai kat aku, tak ada seorang pun yang mai tanya berkenaan semayang malam Rasulullah. Pasal tu kalau orang buat qiyam mulai tu, abang panggil ustaz akan buat mula-mula 15 minit tu bagi keterangan macam mana nak start qiyam mulai, bagi pembetul balik. Bukan kita start dengan qiyam mulai Tubana ila Allah, maknanya kata tembok. Kita kena start dalam kata Aisyah radhiyallahu anha.